Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk kepada bab 5, iaitu tajuk keelektromagnetan. Cikgu harapkan semua pelajar telah bersedia untuk kita memasuki kepada bab 5. Jadi sama-sama kita ikuti PowerPoint yang akan cikgu beri ni . Kita akan masuk pada topik 4.1, iaitu daya ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Di sini cikgu nak bawa satu contoh iaitu kereta api elektrik. Kita tahu kalau kereta api elektrik, dalam satu kereta api mesti ada motor elektrik yang besar untuk menggerakkan kereta api tersebut. Untuk pengetahuan awak, bagaimana kereta api itu boleh bergerak? Bagaimana fungsi motor elektrik tersebut? Sebenarnya, motor elektrik itu boleh bergerak disebabkan berlakunya kesan konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Kita masuk lagi dalam apa yang dikatakan dengan konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Apabila terdapat satu konduktor, cikgu harap semua faham apa itu konduktor. Konduktor ni adalah satu logam lah, selalunya logam lah. Kebanyakannya konduktor adalah logam, dan konduktor tersebut membawa arus, bermakna kita alihkan arus pada konduktor tersebut, dan kita letak konduktor tu dalam satu medan magnet. Apa yang berlaku? Akan terhasil satu tindak balas daya. Jadi apabila kita letak satu konduktor pembawa arus letak dalam satu medan magnet, konduktor tersebut akan mengalami satu daya, dan arah daya akan bergantung kepada arah arus dalam konduktor dan arah medan magnet. Bermakna di sini awak akan lihat konduktor tersebut dia akan bergerak. Konduktor tersebut akan bergerak disebabkan, sebab apa ia bergerak? Sebabnya ia mengalami kesan daya. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana corak bagi medan magnet paduan. Untuk corak medan magnet paduan, cikgu nak awak rujuk aktiviti muka surat 137. Awak rujuk buku teks muka surat 137. Di mana pada rajah 4.2 kita boleh lihat di mana satu bekalan kuasa disambungkan pada satu konduktor. Bermakna konduktor tersebut telah membawa arus, dan kita letak konduktor pembawa arus itu di antara satu medan magnet. Ini yang kita akan lihat apakah daya yang terhasil ke atas satu konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Dan di sini juga kita akan lihat bagaimana corak medan magnet paduan yang terhasil. Jadi kalau awak tengok pada rajah yang diberikan, arus mengalir daripada positif kepada negatif. Arus mengalir, awak boleh perhatikan anak panah. Dan konduktor ini akan mengandungi arus. Ini arah arus, ini arah arus. Dan kita lihat kita letak konduktor ni di antara medan magnet. Dan kita tahulah medan magnet ni yang mana satu kutub utara, mana satu kutub selatan. Sebab ini sangat penting lah, sebab kita nak lihat arah medan magnet ni. Kita tahu arah medan magnet dia akan bergerak dari utara ke selatan. Baiklah, daripada aktiviti yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, aktiviti tersebut akan menghasilkan satu daya. Daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet akan dihasilkan oleh interaksi antara dua medan magnet, iaitu
Apa dia medan magnet apa? Medan magnet satu yang terhasil daripada arus elektrik dalam konduktor dan satu lagi adalah medan magnet daripada magnet kekal. Disebabkan ada dua interaksi medan magnet tersebut, ia akan menghasilkan satu daya. Dan dua medan magnet ini akan bergabung menghasilkan satu medan magnet paduan dan ia dikenali sebagai medan lastik. Jadi bila cikgu tanya nanti, apa itu medan lastik? Medan lastik ni adalah medan magnet paduan. Paduan dari mana? Bila sebut paduan ni maksudnya dia mesti interaksi antara dua medan magnet. Apa dia dua medan magnet tersebut? Satu medan magnet daripada arus elektrik dalam konduktor dan satu lagi adalah medan magnet daripada magnet kekal. Jadi siapa ni cikgu nak tunjuk? Okey, corak medan lastik yang terhasil. Dan corak medan lastik tu nanti kalau kita lihat, dia akan menunjukkan arah tindakan daya pada konduktor tersebut. Jadi kita boleh tahu konduktor tersebut akan bergerak arah dia arah mana. Okey, daripada corak medan lastik tersebut. Okey, tadi dah faham kan apa tu medan lastik? Cikgu harap awak dah faham apa tu medan lastik. Okay, kita tengok. Okey, sekarang rajah yang cikgu beri ni, rajah 4.3 menunjukkan medan lastik yang terbentuk apabila satu konduktor pembawa arus berada dalam satu medan magnet. Ini corak yang terhasil. Okey, awak boleh rujuk muka surat buku teks muka surat 138. Okey. Dan kalau kita dapati, okay, cikgu tunjuk di sini, pada awak, ya. Medan magnet yang kita tengok apa tu medan lastik. Cikgu ulang balik. Okay, medan lastik adalah medan magnet paduan. Dihasilkan oleh interaksi antara dua medan magnet. Okay, yang itu satu adalah medan magnet daripada konduktor pembawa arus. Ni yang warna hijau ni. Ni yang hijau ni, nampak ni anak panah ni. Yang ini adalah medan magnet yang terhasil daripada konduktor pembawa arus. Yang bulat ni. Okey, bulatan warna hijau. Okey, dan satu lagi adalah medan magnet daripada magnet kekal. Yang garis warna biru ni. Ni cikgu tanda right ni. Ini adalah medan magnet kekal. Jadi dia bergabung menghasilkan satu magnet paduan. Dan ini dikenali corak yang kita nampak ni. Awak nampak ni, ini adalah medan lastik. Ya. Okey, jelas kan? Okey, baiklah. Apabila terdapat satu medan magnet paduan, okey, maka terhasillah satu medan lastik. Dan medan lastik yang terhasil ni akan mengenakan satu daya paduan ke atas konduktor tersebut. Okey, kalau awak lihat ni, yang ni apabila awak lihat pada rajah ni, awak lihat ini medan magnet. Yang ini medan magnet, ini medan magnet kekal. Okey, bergabung dengan medan magnet yang terhasil daripada konduktor pembawa arus akan menghasilkan satu daya ke atas di sini. Okey, cikgu akan terangkan lebih jelas lagi. Kita tengok rajah yang seterusnya. Okey, baiklah, awak tengok pada rajah yang cikgu berikan ni. Okey, sama juga dalam buku teks awak surat 138. Okey, bila dalam rajah ni apa yang awak perlu tahu untuk awak mengetahui nanti arah daya dan bagaimana coraknya. Okey, pertama sekali bila kita lukis, okey, awak lukis corak medan magnet, pertama sekali awak tentukan corak medan magnet bagi konduktor pembawa arus. Okey, kita tentukan dahulu. Kalau awak tengok kat tengah-tengah ni, yang ni kan. Yang tengah ni, okey, dia titik, gambar titik. Bila gambar titik ni bermaksud arah arus keluar daripada satah kertas. Okey. Jadi macam mana kita nak, itu sangat penting sebabnya daripada situ kita boleh tahu arah medan magnet yang terhasil. Okay, jadi apabila kita dapat yang contoh rajah yang cikgu beri ni,
arah arus keluar daripada sata kertas. Jadi macam mana kita nak tentukan corak? Cikgu harap awak ingat lagi, kita guna petua genggaman tangan ke kanan. Bila petua genggaman tangan kanan, disebabkan arah arus keluar daripada sata kertas, awak genggam tangan awak tangan kanan, ibu jari ni naik ke atas, dia keluar. Dan kita tengok yang 4 lagi jari kita yang genggam tu, itu adalah arah medan magnet. Jadi kalau kita tengok pada rajah ni, arah medan magnet ni adalah arah bertentangan dengan lawan jam. Yang bulatan warna hijau tu kan. Kemudian kita tengok pula arah medan magnet kekal. Arah medan magnet kekal ni senanglah, kita tak perlu guna petua apa-apa petua. Sebabnya kita tahu medan magnet kekal bergerak dari utara ke selatan. Bergerak dari utara ke selatan. Jadi kita nampak ini medan lastik yang terhasil. Macam mana kita nak tahu garisan medan magnet paduan ni lemah ataupun tidak? Awak perhatikan pada gambar di atas ni, awak tengok. Arah medan magnet bagi konduktor pembawa arus dengan arah medan magnet kekal dia tidak selari. Bertentangan. Jadi apabila bertentangan, medan magnet yang terhasil adalah lemah. Lemah. Tapi bila dekat bawah, arah medan magnet dia antara dua medan magnet ni sama arah. Jadi ia menghasilkan medan magnet yang kuat. Jadi bila medan magnet kuat, bila kita lukis rajah nanti, lukis corak medan magnet, bila medan magnet kuat, gambar antara garisan medan magnet tu dia lagi rapat lah. Menunjukkan medan magnet dia lebih kuat. Kalau medan magnet yang lemah, jarak antara garisan medan magnet dia lebih besar. Cikgu harap boleh faham. Sebab nanti kelas yang akan datang dalam Google Meet, cikgu akan tanya balik. Baiklah, dalam menentukan arah daya pula, kalau kita tak nak lukis corak medan magnet, kita boleh gunakan petua tangan kiri Fleming. Kita boleh tentukan arah daya daripada petua tangan kiri Fleming. Macam mana? Awak guna tangan kiri, awak tengok jari telunjuk, dia akan menunjukkan arah medan magnet kekal. Medan magnet kekal bermaksud kita gerakkan ikut arah dari utara ke selatan. Jari tengah pula menunjukkan arah arus. Positif kepada negatif. Kita tengok pada bekalan kuasa lah selalunya. Positif ke negatif. Kemudian yang ibu jari ni nanti baru kita tahu arah daya. Ibu jari akan menunjukkan arah daya yang bertindak pada konduktor itu. Arah pergerakan konduktor akan mengikut arah daya tersebut. Jadi kita tahu daya adalah daripada ibu jari. Rajah ni adalah contoh. Awak boleh cuba gerakkan tangan kiri awak. Lembutkan tangan. Jangan malas gerakkan tangan tu. Gerak. Lembutkan jari jemari tu. Dah keras lama sangat kan. Jadi awak tengok. Ini contoh gambar ni. Cuba gerakkan tangan awak. Awak ambil jari telunjuk awak. Arah medan magnet utara selatan. Kemudian arah arus. Awak nampak anak panah tu arah arus. Ni kan. Dia. Dari belakang ke depan. Dan awak tengok arah daya dia akan kita dapat arah naik ke atas. Selalunya daya ni kita akan tengok sama ada atas ke bawah atau kanan ataupun ke kiri lah. Atas, bawah, kanan atau kiri. Jadi untuk gambar ni daya yang bergerak dia bergerak ke atas. Bermakna tu nanti konduktor ni akan bergerak ke atas. Konduktor tu nanti akan bergerak ke atas. Baiklah, akhir sekali untuk hari ni cikgu akan beri kita perhatikan tentang apa pula faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya yang bertindak ke arah konduktor pembawa arus dalam satu magnet. Maksudnya di sini kita nak lihat kalau kita nak hasilkan
magnitud daya yang besar, magnitud daya yang kecil. Apa faktor yang mempengaruhinya? Okey. Daya yang kuat, kalau tengok contoh sini dia beri dua, satu mesin basuh, satu kipas penyejuk dalam komputer riba. Kalau kita lihat untuk mesin basuh, ia memerlukan daya yang kuat untuk menggerakkan motor dalam mesin basuh. Tapi kalau komputer riba, kita hanya perlukan daya yang kecil. Jadi macam mana kita nak hasilkan tu? Daya yang kuat, daya yang besar dengan daya yang kecil. Okay? Jadi ia bergantung kepada dua faktor. Okay, bergantung pada dua faktor. Okay, dan sebenarnya yang ini kita akan lakukan satu aktiviti, sepatutnya satu eksperimen wajib. Aktiviti 4.3 muka surat 140. Nanti cikgu akan terangkan dalam Google Meet yang akan datang untuk kita buat eksperimen secara maya. Sekarang ni kita pergi secara teori. Okay. Daripada aktiviti 4.3 tu nanti, eksperimen tersebut, nanti kita akan dapati bahawa magnitud daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet akan bertambah apabila magnitud arus dan kekuatan medan magnet bertambah. Bermaksud sini kalau kita tambahkan arus, daya akan bertambah, ataupun kita tambahkan kekuatan medan magnet kekal tu medan magnet kekal. Jadi kalau awak tengok situasi yang pertama, yang ini situasi yang pertama ni, yang pertama ni, ini secara normal lah, kita tak ada tambahkan arus, kita tak ada tambahkan medan magnet. Awak nampak dia bergerak tak berapa jauh, dia bergerak sikit saja. Yang kedua ni situasi kita tambahkan arus. Kita tambahkan arus. Tinggikan arus, apa yang kita dapati? Bahawa awak nampak dia punya ayunan dia menjadi lebih besar. Bermaksud daya yang terhasil lebih besar. Manakala untuk yang ketiga, kita tambahkan kekuatan medan magnet. Cara untuk tambahkan kekuatan medan magnet ni, dia ada beberapa kaedah. Sama ada kalau kat sini kita buat kutub-kutub magnet jadi lebih rapat. Bila kita rapatkan kutub magnet tu, utara selatan tu jadi lagi rapat dengan konduktor, dia menyebabkan medan magnet akan menjadi lebih kuat. Selain kalau kita tambah lagi kekuatan medan magnet tu dengan cara kita tambahkan magnet, itu pun boleh tambah lagi kuat lah. Bilangan magnet tu kita tambah lagi. Itu pun boleh salah satu faktor juga untuk meningkatkan kekuatan medan magnet. Ataupun awak rapatkan jarak antara kutub magnet. Itu pun akan menambahkan lagi kekuatan medan magnet. Jadi apa yang terhasil? Kita boleh nampak ayunan dia jadi lebih besar. Bila ayunan dia lebih besar, lebih tinggi, itu menunjukkan daya yang lebih besar akan terhasil. Jadi faktor yang mempengaruhi magnitud daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet adalah, ingatnya ada dua. Satu magnitud arus, yang kedua kekuatan medan magnet. Jelas? Cikgu harap semua faham. Baiklah, gambar yang terakhir ni, ini adalah satu cara lain, kaedah lain yang boleh kita guna untuk kita lihat faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Maksudnya kalau tadi kita tengok ayunan kan, ayunan konduktor tu dia lebih tinggi, maksudnya daya dia lebih besar. Kalau aktiviti yang gambar cikgu tunjuk ni, Raja 4.7 ni, kita tengok jarak yang dilalui. Jarak yang dilalui oleh konduktor. Maksudnya kalau jarak dia lagi jauh, bermaksud semakin besarlah daya yang terhasil. Jadi contohnya lah, contohnya kalau kata kita tambahkan arus. Kita tambahkan arus. Tambahkan arus. Ia akan menyebabkan D ni akan pergi lebih jauh.
Okey, konduktor tu akan bergerak lebih jauh. Ataupun kita tambah lagi magnet. Okey, magnet kekal ni kita tambahkan lagi. Okey, tambah lagi kepingan medan magnet kekal. Ia akan menyebabkan kekuatan medan magnet kekal tu bertambah, maka magnitude daya juga akan semakin besar dan menyebabkan jarak D ni semakin besar. Okey. Jadi untuk kelas hari ini cikgu berhenti setakat sampai sini saja dulu. Okey. Untuk kelas seterusnya kita akan sambung masih lagi tentang kesan daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Masih lagi mengenai topik yang sama. Cumanya kita sekarang nanti selepas ni kita nak tengok konduktor pembawa arus ni dalam bentuk gelung pula. Yang cikgu cerita sekarang ni semuanya konduktor pembawa arus ni dalam bentuk satu garis lurus sahaja, dawai yang lurus, konduktor yang lurus sahaja. Okey. Nanti selepas ni kita tengok bagaimana kalau konduktor pembawa arus ni dia dalam bentuk gelung. Okey. Dan apabila konduktor pembawa arus ni dalam bentuk gelung, ni yang nanti akan menghasilkan satu motor elektrik. Okey, cikgu harap sampai setakat ni awak boleh faham. Apa-apa yang tak faham, tolong PM, WhatsApp cikgu. Okey, insya-Allah mana yang tak faham, cikgu cuba tolong selesaikan. Okey, sekian. Terima kasih.